Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahasa jiwa bangsa. Salam teater kepada semua pecinta bahasa dan sastra. Siri Bengkel Baca Naskah Teater Bangsawan merupakan aktiviti bersempena dengan Kuala Lumpur Kota Buku Dunia KLWBC 2020, Festival Seni Teater Malaysia 2020 Pasca Covid, Program Seni dalam Talian dan Program Dekad Bahasa Kebangsaan 2020. Memandangkan kegiatan kesenian dan kebudayaan, terutamanya bidang teater, semakin mencabar di alam baru ini dan bagi menyemarakkan aktiviti seni teater, Persatuan Teater Malaysia akan membuat program baca naskah teater bagi mendekati dan memperkenalkan seni teater sebagai aktiviti yang sangat sesuai untuk masyarakat di Malaysia. Melalui program baca skrip teater, Persatuan berharap dapat mengangkat, memartabatkan dan melestarikan aktiviti teater melalui bacaan dan pengucapan dialog di dalam skrip teater yang telah dibukukan atau skrip yang telah dipentaskan bersama masyarakat berbilang kaum, gender dan usia di Kuala Lumpur dan Malaysia umumnya. Program seni dalam talian ini merupakan anjuran Persatuan Teater Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Persatuan Pegiat Seni Malaysia, Persatuan Badan Budaya DBP, Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA, dengan sokongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan Kementerian Wilayah Persekutuan. Objektif bagi program ini adalah untuk melatih keterampilan berbahasa kerana ia melibatkan gaya pengucapan dan penyampaian yang bersahaja yang bersesuaian dengan watak. Teknik membaca dengan menggunakan tonasi suara, nada, rima, gerak badan, bahasa tubuh dan mimik muka bagi membantu peserta dan pemain memahami, menghayati dan merasakan seolah-olah cerita itu sedang berlaku di hadapan mereka. Aksi lakonan bagi menimbulkan suasana cerita yang menarik dan mudah difahami di samping menyerlahkan bakat. Dan ia juga merupakan asas latihan sebuah pementasan teater yang sebenar. Dan pelaksanaan program ini juga merupakan usaha persatuan bagi meneruskan aktiviti-aktiviti seni kebudayaan dan persembahan pentas, seterusnya memartabatkan dan melestarikan pembangunan industri teater Malaysia ke arah pembangunan masyarakat dan juga merangsang ekonomi pegiat seni dalam mengharungi pandemik COVID-19 ini. Program Siri Bengkel Baca Naskah Teater Bangsawan 1, 2 dan 3 ini akan dikendalikan oleh Encik Sakrani Syamsuddin. Beliau merupakan pengasas dan Presiden Persatuan Teater Malaysia. Dipersilakan. Wahai Adindaku Permaisuri, Kekanda, mengapakah Kekanda lihat wajah Adinda bermuram sahaja tiap hari? Apakah yang Adinda fikirkan hingga berduka sedemikian? ampun Kekanda, Adinda tidak ada apa-apa kesusahan. Hanya rusing memikirkan betapa kita belum lagi dikurniakan putera dan puteri. Bagaimana nanti apabila kita sudah tidak ada? Siapakah yang hendak menggantikan Kekanda sebagai Raja memerintah negeri Zamin Taurat ini, Kekanda? Wahai Adindaku Permaisuri, perkara zuriat itu janganlah Adinda fikirkan sangat. Semuanya takdir Tuhan, berserah saja kita kepadanya. Tidak adakah Kekanda berikhtiarkan? Mintalah kepada Tuhan yang Maha Kaya supaya permintaan kita itu dimakbulkan, Kanda. Wahai Adindaku Permaisuri, sememangnya benar kata Adinda. InsyaAllah kita berikhtiar, mudah-mudahan Tuhan makbulkan cita-cita kita. Silalah Adinda bersemayam ke dalam istana dahulu. Permohon Adinda, Kanda. Ampun Tuanku, hampir patih menghadap.
benar Datuk Perdana Menteri sampai. Beta sedang memikirkan Datuk sebentar ini. Apa kabar ya Datuk Perdana Menteri? Ampun tuanku, dengan berkat limpah kurnia tuanku, Patik berada dalam selamat sejahtera jua tuanku. Apakah titah tuanku supaya dapat segera Patik jalankan tuanku? Bagaimanakah keadaan rakyat kita selama beta tidak hadir di Balai Rungseri Kerajaan? Adakah dalam kesejahteraan? Ampun tuanku, inilah yang sedang didukacitakan oleh Patik-Patik sekalian di negeri Zamin Tauran ini tuanku. Datuk Perdana Menteri, tidak ada apa yang beta fikirkan melainkan memikirkan perihal Tengku Permaisuri. Sangat runcing dia tiap-tiap hari duduk berduka cita kerana kita tidak mempunyai seorang putera ataupun puteri. Sekiranya sampai hukum Tuhan, siapakah kelak akan menggantikan beta di atas takhta Zamin Tauran ini? Ampun tuanku, perkara ini boleh diikhtiarkan tuanku. Boleh. Benar tuanku. Jika dengan persetujuan tuanku, Patik mendapat tahu dari rakyat sekalian, kononnya di Keramat Batu Putih ramai orang yang bernazar di sana dan juga telah dimakbulkan tuanku. Jikalau demikian, Datuk Paduka Menteri, beta dapatlah memperkenankan di atas kata-kata Datuk Perdana Menteri itu. Siapkanlah kelengkapan kita berangkat ke Pulau Batu Putih. Kalau sudah dengan titah perintah tuanku, bermohonlah Patik membuat persiapan untuk keberangkatan tuanku ke Batu Putih. Silakan wahai Perdana Menteri. Bermohon Patik tuanku. Hulu balang sekalian, kita sudah pun sampai ke Keramat Batu Putih. Benar, Datuk. Ya, Datuk. Segeralah letakkan barang-barang keperluan yang kita bawa. Baik, Datuk. Ampun tuanku, sampai sudah kita di Gua Batu Putih tuanku. Benarkah kata Datuk itu? Silakan wahai adindaku Permaisuri, kita ke sana. Silakan Kanda. Datuk Perdana Menteri, jalankan titah perintah. Dirikanlah kemah-kemah untuk orang-orang kita yang bersama berehat. Menjunjung titah tuanku. Datuk-datuk Panglima sekalian. Ya, Datuk. Dengan perintah tuanku, di sinilah kita akan dirikan kemah tempat bernazar nanti. Baik, Wahai Datuk Perdana Menteri, Tuanku, sampai sudah kita ke sini. Silalah kita bersama bernazar. menjunjung perintah tuanku. Wahai adindaku Permaisuri, silakan kita bernazar bersama-sama. Kalau sudah begitu, Adinda menurut kata Kanda. Baiklah. Ya Allah, ya Tuhan, Maha suci Kamu ya Tuhan. Kupohonkan kepadamu juga supaya makbulkan permintaan. Kupohonkan seorang putera atau puteri, mudah-mudahan terkabullah permintaanku ya Tuhan. Wahai penunggu Gua Batu Putih, apakah cara, apakah daya untuk terkabul cita-cita beta ini? Sultan Zamin Tauran dan Permaisuri, dengarlah kataku ini. Fahamlah aku segala permintaan kamu. Sekarangnya tibalah masanya. Bawalah Permaisuri ke dalam gua ini. Di situ ada tasik. Bersama-samalah bersiram di situ. Sesudah itu, berangkatlah kembali. Tetapi ingat, di situ ada sebuah peti. Bawalah balik bersama. Janganlah dibuka. Itulah sahaja permintaanku, Sultan Zamin Tauran. Wahai adindaku Permaisuri, Tuanku, sudah kita dengar suara yang berkata tadi. Silalah kita berangkat untuk bersiram di sana. kalau sudah begitu titah ke Kanda, Adinda menurut sahaja Kanda. Wahai Datuk Perdana Menteri, Tuanku, berehatlah. Datuk-datuk sekalian dulu di sini sementara beta membawa tuanku Permaisuri bersiram. silakan tuanku. Datuk-datuk Panglima sekalian. Ya, Datuk. Nampaknya permintaan tuanku bernazar tadi akan dimakbulkan. Baiklah,
tuanku dan permaisuri di pintu gua ini. Datuk Perdana Menteri, Tuanku, sesudahnya sempurna dan selamat beta dan permaisuri bersiram, titahkanlah kepada orang-orang kita semua bersiap supaya dapat kita berangkat pulang. Wahai Datuk, ada sebuah peti di dalam gua itu, ambil dan bawa bersama peti itu ke dalam istana. menjunjung titah tuanku. Datuk Panglima sekalian, Baik, Datuk Nas. bersiap kita mengiringi tuanku kembali. Baik, Datuk. Wahai adindaku permaisuri, sudah beberapa purnama sejak kita balik daripada keramat Batu Putih, kita telah mula dikurniakan seorang putera. Bagaimanakah adindaku sekarang? Buat masa ini, Kanda, sangatlah suka hati adinda dan gembira mendapat seorang putera, Kanda. Wahai Datuk Perdana Menteri, Tuanku, sekarang barulah senang rasanya hati beta dan beta merasa gembira sesudah dikabulkan Tuhan permintaan beta. benar tuanku. Patih dan sekalian pegawai dan rakyat negeri ini berasa gembira yang tuanku telah memperoleh seorang putera. Kelak adalah pengganti tuanku. Ampun tuanku. Benar kata Datuk Perdana Menteri. Kita tunggulah apabila cukup usianya, beta akan melantik ia menjadi Raja Muda negeri Samin Tauran. Molek sangat tuanku. Dapatlah Patih mengisytiharkan kepada panglima-panglima dan seluruh negeri. Ampun tuanku. Wahai Datuk Perdana Menteri, bagaimanakah kedudukan titah beta kepada Perdana Menteri untuk membuat sebuah taman dan mahligai di Taman Banjaran Sari? Sudahkah dikerjakan? Ampun tuanku. Tentang istana dan taman yang tuanku perintahkan itu telah pun siap sedia dibina tuanku. Baguslah Datuk. Kalau begitu, perintahkanlah di bawah perintah. Panggil khadam datang kemari. Menjunjung perintah tuanku. Sila. Datuk sekalian, dengan perintah di bawah Duli Yang Maha Mulia, dipersilakan Tengku Nazir dan khadam masuk menghadap. Wahai adindaku permaisuri, Kanda, bagaimanakah perasaan adinda semenjak putera kita, Tengku Nazir, sudah remaja putera sekarang? pada masa ini sememangnya gembira hati adinda, tetapi adinda merasa bimbang kerana anak anda selalu bermain panah dan pergi berburu bersama-sama khadam. Kalau difikirkan, bertambah-tambah bimbang hati adinda. Kalau perkara itu adindaku, janganlah bimbang, kerana sudah adat. Lagi pula dia lelaki dan dialah bakal menjadi ganti kita di belakang hari. Tentulah dia nak belajar bermain pedang, nak belajar bermain kuda, nak belajar main senjata, bahkan macam-macam lagi yang dia mesti tahu. Janganlah adinda susahkan tentang itu. Baiklah Kanda, titah ke Kanda adinda junjung. Kalau begitu, baiklah adindaku berehat di dalam istana. Bermohon adinda, Kanda. Ampun tuanku. Khadam hampir menghadap tuanku. Patih menghadap, tuanku. Ha! Khadam! Ya, tuanku. Mana dia putera kita, Tengku Nazir? Ampun, tuanku. Tengku Nazir ada bersama dengan Patih, tuanku. Dia sedang bermain panah dan menunggang kuda. Adalah sikit Patih mengajar dia. Lebih pandai lagi, tuanku. Hari-hari dia begitu. Kadang-kadang dia naik atas gajah pula. Oh, begitu. Naik atas gajah, bermain sana, bermain sini. Bagus. Bagus. Begitulah kehendak beta. Mana dia sekarang? Ada, tuanku. Sila Khadam. Ah. Bawa dia ke mana? Ya. Itu pun dia, tuanku. Ampun ayahanda, hampir ananda menghadap. Kemari anaknya. Sudah dewasa sekarang anaknya Nazir. Ayahanda, Apa perkabaran anaknya pada masa ini? Dan bagaimana perasaan hati anaknya?
dengan tuah daulat daripada ayahanda, juga daripada bonda. Anaknya sejak dewasa ini, segala apa juga yang ayahanda perintahkan, semuanya anaknya lakukan dengan sempurna. Kadanglah tempat anaknya berhibur hati bersama-sama, pergi menunggang kuda dan juga bermain senjata. Ampun ayahanda. Alhamdulillah. Baguslah begitu. Jaga anak beta ini baik-baik ya Kadam. Baik Tuanku. Jangan sampai lalai. Ayahanda, anaknya mengetahui daripada Kadam, kononnya ada sebuah mahligai di dalam taman yang baru dibina. Benar anaknya. Dari itu, jika ada keizinan paduka ayahanda dan bonda, kiranya berilah keizinan agar anaknya dapat bermain-main di sana bersama Kadam. Berhajat nak ke taman bunga pula. Taman Mahligai. Benar ayahanda. Kalau demikian, nantilah ayahanda mempersilakan bonda permaisuri, anaknya mintalah izin. Daya, Tuanku. panggil tuanku permaisuri menghadap. Baik Tuanku. Hampir menghadap Tuanku. Harap diampun Kekanda, Adinda menghadap. Ada apa gerangan Kekanda? Adinda, Kanda mempersilakan Adinda kemari kerana putera kita Tengku Nazir minta kebenaran Adinda untuk bermain ke dalam taman Banjaran Sari. Ananda, bonda izinkan. Pergilah ke taman itu. Tetapi janganlah sampai meninggi hari. Lekas balik. Taman itu taman baru. Takut pula nanti ada ular yang bisa. Janganlah bonda dan paduka ayahanda bimbang. Anaknya pergi tak lama. Sesudah bermain dan melihat keadaan di Taman Banjaran Sari, anaknya bersama-sama Kadam akan balik ke istana semula sebelum tinggi hari. Silakan anaknya. Baliklah dengan segera anaknya. Kalau demikian, bermohonlah anaknya berangkat bonda. Paduka ayahanda, bermohon anaknya. Silakan anaknya. Kadam, Ya Tuanku. Ya Tuanku. ini pesan beta. Ya Tuanku. Kau pun telah mendengar Tengku Nazir akan berangkat ke dalam Taman Banjaran Sari. Dengar Tuanku. Oleh itu, harapan beta tidak ada orang lain melainkan engkaulah juga menjadi pengikut dan pengiring. Ya Tuanku. Jahat dan baik anak beta terpulang kepada engkau, wahai Kadam. Baik Tuanku. Tapi dengar baik-baik pesan beta ini. Di dalam taman ini banyak bilik-bilik yang sedang teratur. Tetapi bilik yang di tengah-tengah jangan sesekali dibenarkan dibuka. Jikalau beta dapat tahu bilik yang tengah itu terbuka, alamat engkau terpenggal dari badanmu, Kadam. Tuanku, segala pesanan Tuanku terhadap Patik tidaklah akan Patik lupakan sama sekali Tuan. Patik takut jembalan Patik akan dipenggal Tuan. Beta harap begitulah. Ingat ya, jangan lupa. Ampun Tuanku, memohon Patik. Kadam, Ya Tuanku. sampai sudah kita ke Taman Banjar Seri ini ya. Benar Tuanku. Kadam, Ya Tuanku. bukan sahaja mahligai yang terdiri di dalam taman ini begitu indah. Malahan, bunga-bunga tersusun kiri dan kanan. Memang banyak bunga-bungaan yang ditanam dalam kawasan ini Tuanku. Kadam, wangi sungguh bunga-bunga ini ya. Memang wangi Tuanku. Bermacam-macam pokok bunga yang ada di taman ini menjadi pandangan dan hiburan. Tuanku. Sudah kita ada di kawasan taman ini, baiklah kita berjalan-jalan di kawasan sana pula. Tak boleh Tuanku. Memang begitu. Kadam, cubalah kamu lihat. Ada pula tempat air pancutan dan juga tempat kita bersirap. Memang banyak bilik-bilik Tuanku. Ada tempat bersiram, tempat beradu, tempat santap. Semuanya
ke ayahanda dan bonda sediakan untuk beta bersenang di sini. Memang Tengku. Kadang. Memang. Kadang. Sekarang semua bilik yang ada teratur di dalam taman ini sudah kamu tunjuk. Gitulah Tengku. Apakah pula bilik yang di tengah-tengah yang terkunci ini? Mengapa yang kadang tidak tunjuk kepada kita? Ini tidak boleh dibuka Tengku. Apa maksud kadang? Berbahaya Tengku. Tapi bilik ini sangat cantik, berdinding cermin. Mengapa pula tidak boleh dibuka? Tak boleh bilik itu dibuka. Kalau dibuka ada hantu di dalam tu. Itu pasallah tak boleh dibuka Tengku. Kadang, Ya Tengku. kalau semua bilik boleh beta lihat, takkanlah bilik ini tak boleh. Cubalah buka kadang. Tak boleh Tengku. Kadang, tolonglah buka. Kadang kan baik. Betul Tengku. Betul Tengku. Sumpah tak bohong. Bilik ni tak boleh dibuka. Kalau terbuka nanti hantu cekik. Kita mampus Tengku. Ada hantu. Ya Tengku. Hai kadang. Tengku. Sejak beta kecil sehingga dewasa, tak pernah tengok hantu. Beta hendak tengok hantu. Tak usah Tengku. Tak usah. Pakai takut Tengku. Jangan dibuka. Tak boleh. Kunci dia ada tak? Kuncinya ada. Ni ha. Tapi tak boleh dibuka. Buka. Okey. Cuba tengok kuncinya kadang. Tak. Tengok pun tak boleh Tengku. Hai kadang. Aduhai kadang. Kalau kadang sayangkan beta. Aduhai kadang. Kalau kadang sayangkan beta. Berilah kunci segera supaya hati beta gembira. Ini cari pasal Tengku. Patik kata tak boleh lah Tengku. Marilah kita bermain-main di taman ini kadang. Kita bersukaria. Boleh Tengku dah. Boleh. Kita bersuka-suka di sini Tengku. Kadang ini baik orangnya. Terima kasih Tengku. Kadang Ya Tengku. sambil kita berjalan-jalan, kita menyanyi-nyanyi. Kau boleh menyanyi? Boleh sikit Tengku. Baiknya sungguh kadang bestari. Apalah salahnya, beta diberikan kunci. Tak habis-habis lagi ke? Tak boleh Tengku. Tak boleh. Apalah salahnya, beta diberikan kunci. Pesan tuanku tak boleh bagi sesiapa Tengku. Sebentar saja sebelum kita kembali. Sekejap saja kadang. Tak boleh Tengku. Tak boleh. Lihat sebentar kita kembali. Barulah dan senang. Baru senang rasa di hati. Lihat itu kadang. Mana Tengku? Itu ada burung warna biru di atas pohon sana. Kadang Tengku. pintu itu sudah pun beta buka. Rupanya kunci pada patik. Tengku ambil. Tengku. Apa salahnya buka pintu ini? Aduh, kalau nak tahu pada tuanku alangkah malangnya akan dipancung leher patik Tengku. Cuba mari kita lihat sama-sama. Apa ada dalam bilik ini? Kadang rupanya ada seorang puteri yang cantik. Cuba kamu lihat. Ambo cantik ni Tengku. Kamu nak menari kadang? Beta ingin menari. Patik ingin menari bersama Tengku.
Hai, tengok kadang. Cantik betul puteri ini. Yalah Tuanku. Kadang, Sekarang kamu nak menari, menarilah. Inilah Patih nak menari Tuanku. Alhamdulillah, sungguh cantik. Better pula lah kadang. Better pula lah. Bagilah Patih menari dulu. Biarlah better yang menari. Biarlah better yang menari. Tak usahlah bolong semua Tuanku. Menari bersama-sama lah Tuanku. Patih pun ingin nak menari dengan Tuanku. Hai, ini better menari. Hai kadang, lihat, better menari. Ya. Kemanakah gaib hilangnya puteri tadi? Kadang, Tahu Tuanku. dalam better bersukaria, puteri telah pun menghilang diri. Puteri telah menghilang diri kadang. Entahlah Tuanku. Tuanku. Kadang, Ya Tuanku. Kesian Tuanku. pergilah kamu kembali ke istana. Better tak mahu kembali lagi. Biarlah better pergi mencari puteri yang better lihat tadi kadang. Biarlah Patih ikut sama Tuanku. Tak boleh Tuanku. Hai, sampai hati puteri. Hai kadang, Ya. di manakah hendak better cari kadang? Patih pun hairan. Kemana hilangnya Tuanku? Patih nak cari pun tak tahu. Hairan sungguh, wahai kadang. Kemana hilangnya puteri yang sekali dipandang sudah asyik hati ini di dalam? Jangan menangis Tuanku. Wahailah kadang, dalam bersukaria puteri menghilang, entah ke mana, wahai kadang. Dah hilang, mana nak cari Tuanku? Tidak kusangka, sekalilah, tidak kusangka sekalilah, sedang yang bersuka menghilangkan diri. Kadang, Ya Tuanku. sampai hati puteri itu kadang. Tuanku. Sudahlah. Janganlah menangis. Di manakah perginya, hai kadang? Entah Tuanku. Better mesti mencarinya. Selamat tinggal kadang. Biarlah better pergi mencari. Selamat tinggal kadang. Tuanku, jangan nanti Tuanku. Ini macam mana ni aku ni lah. Nak raja ni pula hilang. Alah, matilah aku kali ni. Dia Tuanku tahu. Dia tentu kepala aku habis. Sebelum dia datang, baik aku masuk ke dalam peti ni menjauhkan diri. Kadam! 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 Kemana pula Kadam dah pergi? Hari dah petang, nak gelap dah. Tengku mahkota pun tak ada. Kadam! Kadam! Kemana kau sembunyi, ya? Tuanku sudah sampai. Ampun Tuanku. Datuk Perdana Menteri. Tuanku. Mana dia anak anda Better bersama-sama dengan Kadam yang telah sampai ke Taman Bunga ini? Inilah yang sedang Patih cari-carikan Tuanku. Kadam dan Tengku Mahkota pun tidak kelihatan di mana-mana pun Tuanku. Patih juga sedang mencari. Cuba Datuk Perdana Menteri periksa betul-betul. Carilah juga anak anda Better itu. Patih cuba tengok di dalam bilik ini ya. Ada sebuah peti, Tuanku. Barangkali mereka bersembunyi dalam peti, Tuanku. Cuba lihat, Datuk. Ini dia, Tuanku. Si Kadam bersembunyi. Si Kadam bersembunyi di dalam peti. Kadam, apa yang kau buat dalam peti ni, Ini dia Kadam, Tuanku. Kadam, apa pula yang kau menari ni, Terangkan apa yang terjadi atas anakku, Tengku Nazir. Tuanku, Patih nak cakap takut.
Tuanku murka pada Patik. Terangkan apa yang sudah jadi kepada anakku Nazir. Tuanku Patik nak cakap takut. Tuanku murka pada Patik. Jangan takut. Cakap berterus terang. Yang sebenarnya apa yang tuanku pesan susah Patik patuhi. Tetapi apabila Tuanku Nazir dapat tahu yang bilik itu tak dibenarkan buka, Tuanku telah tipu Patik. Dia ajak Patik leka main di situ, lalu kunci di tangan Patik diambilnya Tuanku. Jadi kunci itu pun telah dicurinya semasa Patik leka. Dan dia kemudian dia buka. Lalu keluar putri cantik Tuanku. Daripada bilik tadi. Ya. Daripada peti itulah putri keluar. Peti yang Patik sembunyi tadi. Habis? Habis dari situ dia keluar menari-nari. Jadi Patik pun nasiblah menari bersama-sama. Kemudian sedang kami leka menari, tuanku putri itu pun hilang. Lepas tu pun Tengku Mahkota pun hilang sama. Sebab itulah Patik masuk dengan begini tuanku. Patik takut. Kat. Tak boleh ni suara baby mana lagi. Alhamdulillah, selesai sudah Siri Bengkel baca naskah teater bangsawan 1, 2 dan 3. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sakrani Syamsuddin sebagai pengasas dan Presiden Persatuan Teater Malaysia di atas perkongsian ilmu, dan juga ucapan ribuan terima kasih kepada Rosli Lamat. Tidak sambung otak ke? Terus Encik dia. Alhamdulillah, selesai sudah Siri Bengkel. Alhamdulillah, selesai sudah Siri Bengkel. Alhamdulillah, selesai sudah Siri baca naskah teater bangsawan 1, 2 dan 3. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sakrani Syamsuddin sebagai pengasas dan Presiden Persatuan Teater Malaysia di atas perkongsian ilmu. Dan ucapan ribuan terima kasih juga kepada Encik Rosli Rahman Adam, Encik Rama Sundram, kepada Rosita Rohaizat yang turut sama berkongsi ilmu dalam Siri Bengkel baca naskah teater bangsawan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada penganjur Persatuan Teater Malaysia dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dan semua yang terlibat. Saya Ain Sufia, pengacara majlis, mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat salah silap sepanjang saya membicarakan majlis. Akhir sekali, patuhi SOP, jaga penjarakan sosial, kita jaga kita. Salam teater kepada semua. Assalamualaikum.